Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, hari ini kita masuk kepada bidang pembelajaran yang seterusnya iaitu 7.3 pencemaran udara. Okey, setakat ni suara cikgu boleh dengar? Okey tak? Boleh Okey, standard pembelajaran hari ini ialah 7.3.1. Okey, iaitu mentarifkan maksud pencemaran udara dan bahan pencemar. Okey, kemudian yang kedua 7.3.2 berkomunikasi mengenai bahan pencemar udara dan puncanya. Okey, yang ketiga 7.3.3 mewajarkan langkah untuk mencegah dan mengawal pencemaran udara. Okey, dan yang terakhir sekali 7.3.4 menyelesaikan masalah kesan buruk akibat pencemaran udara. Okey, yang ini standard pembelajaran ni saya nak kamu kuasai Okey, setiap satu tu. Okey, cikgu nak kamu perhatikan gambar ni. Okey, cikgu bagi masa 1 minit. Okey, kamu perhatikan. Okey. Lepas tu sekejap lagi cikgu minta kamu respon Okey, jelas gambar yang cikgu tunjukkan ni? Boleh nampak tak? Nampak tak pergerakan gambar rajah tu? Okey. Okey. Okey, daripada 3 gambar rajah tadi, cikgu minta kamu nyatakan satu kata kunci terbaik bagi format GIF tadi. Okey, saya nak Aina, Syafura bagi satu kata kunci yang terbaik. Okey, apa yang kamu nampak kat itu? Okey, boleh tulis kat dalam chat. Okey, bagi cikgu satu kata kunci yang terbaik untuk mewakili semua gambar rajah tu. Okey, boleh respon dalam chat. Okey, boleh? Boleh respon Aina, Syafura. Okey, yang baru masuk ni pun okey. Afiq boleh respon Okey, apa gambar rajah tadi? Okey, dia mewakili satu kata kunci. Okey, kamu bagi je cikgu satu kata kunci tadi. Okey, apa dia? Okey, type dalam chat tu. Tadi kamu nampak gambar kereta. Okey, kamu nampak apa tadi? Kilang. Okey, dan sebagainya lah. Okey, Aina dah respon. Okey, Syafura. Okey, asap naik ke udara. Okey. Afiq tadi tak tengok lah gambar tu. Okey, jadi kata kunci yang terbaik yang kita boleh tengok kat sini ialah pencemaran udara. Okey, jadi kalau kita tengok daripada tiga aktiviti tadi, okey, cikgu buka gambar yang awak sebelum tu. Okey. Okey, gambar yang sebelum tadi Okey, kalau kita tengok gambar yang sebelum tadi. Okey. Jadi kamu tengok kat sini. Okey. Gambar yang pertama tu, okey, kalau kita tengok, okey, berlakunya pencemaran asap, okey, daripada kilang. Okey, kemudian gambar yang kedua ada exhaust kereta, okey, ada juga pencemaran asap daripada kilang. Okey, dan gambar yang bawah sekali kamu tengok itu adalah satu proses pembakaran terbuka. Okey, jadi kalau kita tengok bahan-bahan ni telah dibebaskan ke udara. Akhirnya kita boleh katakan kat sini satu kata kunci yang terbaik iaitu pencemaran
udara. Okey. Okey. Jadi tahniah Aina, Syafura. Okey, jadi kalau kita tengok definisi atau takrifan pencemaran udara, okey, takrif dia ialah kehadiran bahan pencemar dalam atmosfera. Okey, itu adalah maksud atau takrifan bagi pencemaran udara. Okey, kemudian kita tengok pula takrifan yang kedua, pencemar udara. Jadi cikgu minta jangan keliru antara pencemaran udara dan pencemar udara. Okey, apa pencemar udara ni? Okey, takrifan dia ialah bahan kimia, zarah-zarah jirim atau bahan biologi yang boleh menyebabkan ketidakselesaan, okey, dan memudaratkan kesihatan manusia dan benda hidup yang lain serta merosakkan alam sekitar apabila dibebaskan ke atmosfera. Okey, jadi maknanya kalau kita tengok apa yang menyebabkan pencemaran udara, pencemar udara ni menyebabkan pencemaran udara. Okey, pencemar udara menyebabkan pencemaran udara. Okey. Okey, setakat ni boleh ikut? Boleh faham? Okey, seterusnya kita tengok apakah atmosfera. Okey, jadi kalau kita tengok kat sini, lapisan udara yang mengelilingi bumi serta mempengaruhi cuaca dan iklim. Okey, ini yang dimaksudkan dengan atmosfera. Okey, jadi kalau kita tengok dalam atmosfera ni terbahagi kepada beberapa lapisan yang kita kenali sebagai troposfera, stratosfera, mesosfera, termosfera dan ekosfera. Okey, jadi kalau kita tengok kat sini, stratosfera ni sebenarnya kalau kamu baca, okey, kamu lihat dalam website dan sebagainya, okey, kat situ terdapat satu kandungan yang paling penting, okey, atau lapisan yang paling penting bagi permukaan bumi. Agak-agak apa tu? Okey, dekat stratosfera tu. Boleh respon kat cikgu tak? Ini memang tak ada dalam pembelajaran kita. Okey, ada satu lapisan yang ada dekat stratosfera ni yang sangat penting pada permukaan bumi. Okey, apa dia? Okey. Boleh respon tak? Okey, bagus. Lapisan ozon. Okey, cikgu nak tanya balik. Lapisan ozon ni atom, molekul atau ion? Kita ingat pembelajaran kita yang lepas. Lapisan ozon Ozon ni atom, molekul ke ion? Okey, ozon tu apa? Kandungan dia apa? Okey, ozon tu kandungan dia ialah gabungan 3 atom oksigen. Okey, jadi cikgu tulis kat sini. Okey, lapisan ozon ni sebenarnya adalah gabungan 3 atom oksigen. Okey, jadi ni yang kita panggil dia nanti sebagai molekul. Okey, faham setakat ni? Setakat ni okey? Faham? Okey, jadi kat mana kita boleh jumpa lapisan ozon ni? Okey, cikgu sebelum tu cikgu nak tanya. Apa fungsi lapisan ozon ni? Boleh respon tak? Apa fungsi lapisan ozon ni? Okey, tahu atau tak tahu? Tak tahu. Apa fungsi lapisan ozon? Okey, cikgu minta respon Cikgu kalau kamu bercakap melalui mic, cikgu tak berapa tak dengar suara kamu. Okey, kamu respon je dalam chat. Okey, tak tahu. Okey, yang lain? Syafura okey? Arifin? Siapa seorang lagi tu?
Okey. Jadi kalau kamu tengok kat sini, okey, dalam persinaran cahaya matahari tu ada satu sinaran ultraviolet UV, sinar UV. Kadang-kadang sinar UV ni dipanggil juga sebagai sinar ultra lembayung ungu. Kalau tak silap cikgu lah dalam bahasa Melayu yang lama tu dulu. Okey, tapi kamu panggil sinar UV. Jadi sinar UV ni, okey, kalau sampai ke permukaan bumi, okey, yang pertama dia boleh menyebabkan kanser kulit. Okey. Okey, katarak pada mata dan sebagainya. Okey, jadi itu adalah fungsi kesan daripada sinar UV. Jadi bila kita ada satu lapisan ozon, jadi lapisan ozon ni menghalang. Okey, dia tak banyak masuk ke permukaan bumi, dia akan menghalang. Okey, percentage yang masuk sampai ke bumi tu sinar UV tu adalah sedikit. Okey, setakat ni boleh faham? Okey, jadi itu adalah fungsi lapisan ozon. Okey, sebenarnya ada banyak lagi fungsi lapisan ozon tu. Okey, jelas? Okey, jadi yang penting lapisan ozon ni ialah untuk menghalang sinar UV. Okey, ultraviolet. Okey, boleh ni faham? Jelas? Ada apa-apa nak tanya? Okey, kita pergi kepada yang seterusnya. Okey, konsep pencemaran udara. Okey, bila kita sebut pencemaran udara daripada segi konsep ialah pencemaran udara berlaku apabila terdapat peningkatan bahan pencemar seperti gas, asap, debu dan habuk dalam atmosfera sehingga menjejaskan kesihatan dan kehidupan manusia. Okey, jadi kalau kita tengok selain daripada manusia, haiwan dan tumbuhan juga boleh terjejas disebabkan oleh pencemaran udara. Jadi kalau kita tengok kat sini, pencemaran udara kebanyakannya adalah disebabkan oleh aktiviti manusia. Okey, macam contoh, kalau kata dalam rumah kita lah, okey, asap yang sedikit akan mendatangkan kesan tak dalam rumah kita tu? Boleh respon kat cikgu tak? Okay, katakanlah tiba-tiba kita nyalakan mancis. Okay, lepas tu mancis tu padam. Ada asap sedikit. Dia menjejaskan dalam rumah atau tidak? Boleh respon tak cikgu? Okey, tidak. Kenapa? Kenapa agaknya? Berlaku pembakaran, berlaku pembebasan gas karbon dioksida sebab pembakaran kan. Pembakaran membebaskan gas karbon dioksida. Okey, kenapa? Kenapa tidak terjejas? Okey, betul. Kuantiti, okey, jadi kata kunci yang terbaik Aina kena sebut kat sini ialah kuantiti bahan pencemar itu sedikit. Jadi kalau sedikit, maknanya pencemaran udara tu tidak berlaku. Okey, faham setakat ni? Jelas? Okey, jangan amalkan, maksud dia ialah bahan pencemar itu sedikit. Okey? Okey, setakat ni boleh ikut? Faham? Aina je. Cikgu anak murid cikgu dah lah daripada 18 tinggal 4 orang yang masuk kelas. Yang lain tak tahulah. Cikgu rasa lain lah. Okey. Okey, jadi bolehlah respon sikit. Okey. Okey, kita tengok punca-punca pencemaran. Okey, yang pertama ialah kilang perindustrian. Kalau kita tengok gambar tu, okay, kalau terlampau banyak sangat kawasan tu ada kilang dan sebagainya, okay, pencemaran ni boleh berlaku. Jadi apakah bahan-bahan pencemar yang dihasilkan oleh kilang perindustrian? Okey, jadi yang pertama karbon monoksida. Okey, karbon monoksida ni kita boleh dapat kat mana tu? Iaitu daripada kenderaan. Okey, ada buat catatan tak tu? Ada buat catatan tak? Okay, selain daripada tengok video ni, bagus. Okay, tapi ada buat catatan tak?
Okay, nanti saya tak nak kamu tak tahu karbon monoksida tu datang daripada mana, nanti kamu tak tahu. Okey, bagus. Yang ada tu bagus, yang belum tu tolong catat. Okey, kemudian asap dan jelaga. Okey, kalau kita tengok asap dan jelaga ni ialah daripada pembakaran. Okey, seterusnya ialah sulfur dioksida. Okey. Okey, sulfur dioksida, nitrogen dioksida ni kebanyakannya adalah daripada kilang. Okey, karbon dioksida ni adalah melalui pembakaran. Okey, faham? Okey, jadi sekali lagi cikgu nak tanya. Karbon monoksida ni dihasilkan oleh aktiviti apa tu? Karbon monoksida. Bahan pencemar ni terhasil daripada mana ni? Okey, kenderaan. Okey, hasil pembakaran bahan api yang ada dalam kenderaan. Okey, yang mana kalau kita tengok tu yang keluar melalui exhaust. Okey. Jadi kena hati-hati sikit. Kamu kena hati-hati karbon monoksida ni boleh menyebabkan maut. Kalau katakan kamu berada di bahagian belakang motor dan katakan motor tu tidak diservis dengan baik, jadi asap yang terlampau banyak, jadi boleh menyebabkan kematian atau maut. Okey. Sulfur dioksida dan nitrogen dioksida dihasilkan di mana? Okey, di mana katnya? Okey, mestilah kilang. Okey. Jadi saya nak kamu faham Okey, jadi kalau kita tengok walaupun katakan kat sini ialah kilang perindustrian, karbon monoksida, asap dan jelaga memang kita tahulah kalau siapa lalu dekat kawasan kilang, asap dan jelaga ni memang akan keluar daripada cerobong kilang. Okey. Okey, dan karbon dioksida mesti akan berlaku juga di kilang sebab berlakunya pembakaran. Okey. Okey, boleh ni? Faham? Setakat ni boleh ikut? Ya, kita tengok yang seterusnya. Okey, tadi bahan kilang perindustrian. Okey, cikgu punya ni tak sensitif Okey, pembakaran bahan api fosil dalam kenderaan bermotor. Okey, samalah cikgu cakap tadi ialah karbon monoksida, asap dan jelaga, bahan pencemar dia. Kemudian ada yang baru ialah hidrokarbon. Okey, hidrokarbon, karbon dioksida dan juga plumbum. Okey, ini adalah bahan pencemar daripada pembakaran bahan api fosil. Okey, boleh senaraikan cikgu apa contoh-contoh bahan api fosil yang kamu tahu? Apa contoh-contoh dia? Tolong boleh respon sikit dekat chat tu. Kalau cikgu sebut bahan api fosil ni dia merujuk kepada apa? Apa contoh dia? Okey, tahu bahan api fosil tahu? Bahan api fosil ni kita boleh diperolehi daripada apa tu? Daripada haiwan atau tumbuhan yang telah mati kan beratus-ratus tahun ditanam di dalam tanah. Okey, faham ni? Jelas tu dia dimasukkan dengan bahan api fosil. Fosil tu maksud dia ialah daripada binatang, haiwan atau tumbuhan purba dahululah. Okey, dia tak semestinya purba. Okey, jadi dia mati, kemudian ditutup dengan lapisan tanah. Okey, kemudian dipengaruhi oleh tekanan, suhu. Okey, jadi dia disimpan selama beratus-ratus atau beribu-ribu tahun. Akhirnya dia akan membentuk satu bahan atau dua bahan tu yang kita kenali sebagai petroleum atau arang batu. Okey, faham ni? Bahan api fosil ni? Jelas? Okey, jadi kita proseslah petroleum tu kita proses dengan menggunakan penyulingan berperingkat. Akhirnya kita akan dapat apa tu pada kenderaan untuk kegunaan kenderaan iaitu apa contoh dia? Iaitu
Apa contoh yang kenderaan kita gunakan? Kereta gunakan apa tu? Yang kita perolehi daripada bahan api fosil. Boleh respon tak? Selalu kita pergi petrol pump. Okey, minyak petrol. Betul. Okey, kalau teksi dia menggunakan, okey, kalau teksi dia akan gunakan apa? Teksi, bas. Dia menggunakan petrol ke atau dia gunakan bahan api yang lain? Dia akan guna apa? Diesel. Betul? Okey, sebab apa? Diesel ni adalah jauh lebih murah. Okey, jadi kamu kena ingat kat situ. Okey, kalau kita tengok bahan api fosil ni, okey, ini adalah bahan-bahan pencemaran yang bahan pencemar yang dihasilkan daripada pembakaran bahan api fosil. Okey, jadi ingat karbon monoksida, asap dan jelaga, hidrokarbon, karbon dioksida dan juga plumbum. Okey, kemudian kita tengok pula pembakaran terbuka dan kebakaran hutan. Okey, kat Malaysia ni cikgu rasa tak seteruk Indonesia lah. Indonesia selalu berlakunya kebakaran hutan yang disengajakan. Okey, kalau kita tengok yang pertama ialah bahan-bahan pencemar yang disebabkan oleh pembakaran terbuka dan kebakaran asap, iaitu asap dan jelaga, okey, habuk dan juga karbon dioksida. Okey. Okey, kalau kamu buat pembakaran lah, kamu tengok asap tu berwarna hitam, kamu sanggup tak duduk kat situ? Okey, sanggup tak berada dekat situ? Boleh respon kat cikgu tak? Okey. Agak kenapa tu? Apa akan berlaku kalau kita duduk kat kawasan tu? Apa akan berlaku? Kita tengok asap ni sangat tebal, hitam. Kita tengok kita punya vision atau pandangan pun sampai dah tak nampak dah. Okey. Jadi apa yang akan berlaku kalau katakan kamu duduk atau stay dekat situ? Okey, apa yang akan berlaku? Kekurangan udara, kita boleh jadi sesak nafas, betul? Okey, jadi kita boleh sesak nafas. Okey, jadi itu indikator apa tu maksud dia? Bahan pencemar dibebaskan terlampau banyak. Okey, jadi kalau bahan pencemar ni dibebaskan terlampau banyak, apa akan berlaku? Apa yang akan berlaku? Apa akan berlaku? Kata kunci yang awal tadi. Okey, bagus. Pencemaran udara. Okey, setakat ni faham? Arifin, Afiq, Syafura, Aina. Okey, jadi sekarang ni kamu kena buat pengkelasan pengkelasan antara contoh-contoh bahan pencemar tadi. Kalau kilang tadi apa? Okey, pembakaran bahan api fosil tu apa? Okey, kemudian pembakaran terbuka dan kebakaran hutan tu apa? Okey, boleh? Faham? Jelas? Okey. Okey, kemudian kita tengok yang seterusnya. Okey, gambar apa tu? Orang tengah buat apa tu? Cuba tengok dekat tu. Ni saja je cikgu tunjukkan satu contoh teknologi yang digunakan dalam bidang pertanian. Dia tengah buat apa agaknya tu? Boleh respon kat cikgu tak? Nampak tak gambar tu? Jelas atau tidak? Ni aktiviti pertanian. Okey, sembur baja yang lain? Apa aktiviti tu? Arifin boleh respon? Apa contoh aktiviti tu? Okey, jadi tahniah Aina. Okey, mana ni adalah semburan baja dan satu lagi mungkin juga semburan pestisid atau racun serangga. Okey? Jelas ni? Okey, dia ada dua lah. Okey, jadi kalau kita tengok aktiviti pertanian dan peladangan ni, okey, bahan-bahan pencemar yang kita boleh tengok kat sini ialah bahan semburan pestisid. Okey, pestisid ni apa? Pest. Kalau dalam bahasa Inggeris, pest ni apa?
Okey, bagi cikgu satu contoh pest yang ada dekat kawasan pertanian ke, sayur-sayuran ke, apa contoh pest yang kamu nampak ni? Pest ni apa sebenarnya? Okey, kejap cikgu ada tadi call. Okey, hello. Waalaikumsalam. Yo. Tengah mengajar ni kelas. Ah, saya buat makmal 1 dengan makmal 2 lah. Yang bawah tu. Bukan kat makmal fizik. Makmal fizik tu dengan makmal bio tu dia sebab banyak mural tu. Jadi saya turunkan ke bawah lah makmal 1 dengan makmal 2. Kuarantin kat atas makmal fizik. Bilik persediaan pun makmal bio lah. Semua kat situ je. Saya tak buat kat kelas. Radas saya suruh apa ni lah, suruh dia orang sediakan ikut amali wajib je. Yang tu je lah. Uh, ra, ra, Dekat Nick senarai ni yang cikgu-cikgu tak cuba tanya Nick lah. Kalau dia nak bagi free, alhamdulillah lah. Ada dekat Nick senarai tu ada. Fizik, kimia, bio ada tu. Nanti boleh tanya kat Nick lah. Tapi sebenarnya satu lagi saya nak ni Cikgu Mazri, saya nak sebabkan dah pindah ke bawah, saya nak buat betulkan wiring lah lampu dengan kipas kat bawah tu. Lampu kipas langsir okey, sebenarnya boleh pakai. Saya tengok tu warna hitam. Tapi itulah ada yang langsir makmal 3, makmal 2. Dia macam dah nipis sikit. Yang saya ingat nak ganti yang tu. Makmal 2. Langsir lah. Kipas banyak rosak tu juga tu. Lepas tu soket. Paip air, setakat ni kata okey lah, tak ada masalah lah. Saya tengok bocor pun tak ada masalah. Cuma yang tu lah, takut kalau amali tu dia gunakan elektrik lah tu kita takut lah. Fizik kan. Kalau takut gunakan sumber kuasa pakai plug kan, plug rosak pun tak guna juga Cikgu Mazri. Yang tu lah. Yang lain tak ada sangat lah. Pegawai ada ke? Siapa tu? Itulah saya ingat nak pergi nak pergi sekolah esok lah. Esok saya pergi. Tu je lah yang apa isu yang utama yang tu je lah. Okay. Assalamualaikum. Okay, minta maaf cikgu ada Cikgu Mazri call cikgu tadi Okay, pesticide ni, catat saya nak kamu catat Okay, pesticide ni kita panggil dia sebagai racun serangga. Okay, kalau fungicide ni ialah racun kulat, herbicide ni ialah racun herba lah. Okay, herba ni macam tumbuhan dan sebagainya lah. Okay, boleh ni? Faham? Dapat bezakan tu antara pesticide, fungicide, herbicide. Okay, ni semuanya adalah bahan semburan yang digunakan dalam pertanian. Okay, kemudian ada baja kimia. Baja kimia lah yang paling ketara sekali. Baja kimia ni hasil daripada buatan manusia lah. Okay, bukannya secara organik. Baja organik bukan baja kimia.
Okey. Okey, ada apa-apa nak tanya? Okey, setakat ni. Okey. Boleh? Okey, kemudian yang seterusnya ialah penggunaan aerosol, peti sejuk dan penyaman udara. Okey, jadi kalau dalam kes ni, okey, ada satu bahan pencemar yang amat berbahaya okey, iaitu chlorofluorokarbon atau kita lebih kenali dia sebagai CFC. Okey, chlorofluorokarbon. Okey, chlorofluorokarbon. Okey, okey. Jadi kalau kita tengok ni, okey, kalau cikgu sebut je CFC ni, dia selalu berkait dengan penipisan ozon. Okey, ingat tadi kita tengok ada lapisan ozon tadi ada dekat lapisan stratosfera tu. Okey, stratosfera tu jadi ia akan menyebabkan lapisan ozon tu akan menjadi lebih nipis. Okey. Okey, kemudian yang seterusnya ialah loji kuasa nuklear. Okey, jadi bahan-bahan pencemar yang biasa yang terbebas kat sini okey ialah bahan radioaktif. Okey, bahan radioaktif. Okey, itu ialah berkaitan dengan bahan-bahan pencemar. Okey, kemudian yang seterusnya ialah tapak pembinaan kilang asbestos. Okey, apa maksud asbestos? Pernah tahu tak asbestos tu apa? Tahu tak? Siapa tak tahu apa yang dimaksudkan dengan asbestos? Cepat. Aina je yang ini respon ni. Yang lain? Yang lain tahu ke tak tahu ni? Asbestos tu apa? Okey. Okey. Sekarang imajinasikan balik kamu masuk makmal cikgu tu. Lepas tu kamu pandang ke atas. Agak-agak asbestos tu apa tu? Kamu masuk makmal cikgu. Okey. Kemudian kamu pandang dekat atas. Okey. Apa yang kamu nampak tu? Yang paling banyak sekali kat itu. Okey, macam papan-papan yang berwarna putih, betul? Betul atau tidak? Janganlah tengok kipas, lampu dan sebagainya tu. Lepas tu ada beam kayu tu. Okey, asbestos. Okey, faham tu? Okey, apa agak-agak cikgu nak tanya, apa fungsi asbestos tu? Tahu tak? Apa fungsi asbestos tu? Tak tahu. Okey. Jadi kalau kita tengok kat sini, kalau fungsi asbestos tu, kalau berlakunya kebakaran, okey, asbestos tu dapat menampung haba yang sangat tinggi. Okey, jadi api tu tak terbebas keluar dengan cepat lah. Okey, berbanding kalau katakan rumah tu dia tak ada asbestos. Jadi maknanya cepat marak dan sebagainya dan mudah terbakar. Jadi susah untuk dikawal. Tapi dengan adanya asbestos ni dapat memperlahankan kebakaran api. Okey, jadi kamu tahu bahan asbestos ni digunakan oleh ahli bomba sebagai satu bahan untuk pakaian dia. Okey, itu asbestos. Okey, faham ni? Jelas? Okey, jadi kalau kita tengok kat sini, okey, apa yang kita takut kat sini ialah dia ada zarah habuk dan juga debu. Okey, jadi ini adalah hasil daripada tapak pembinaan kilang asbestos. Okey, dan yang satu lagi ialah kuari batu kapur. Okey, kuari batu kapur, simen, okey, dan sebagainya lah. Okey, kuari batu je, kita sebut kuari batu je, dia memang akan menghasilkan debu dan habuk yang sangat banyak. Okey. Okey, kita tengok kesan buruk akibat pencemaran udara. Okey, yang pertama kesihatan manusia. Okey, kalau kita tengok kalau asap dan jelaga ni, okey, kesan utama dia ialah merengaskan peparu. Okey, dan yang paling kita takut sekali ialah menyebabkan masalah pernafasan. Jadi bila kita sebut pernafasan ni, dia akan fokuskan kepada peparu tadi lah. Okey, dia mungkin boleh menyebabkan bronkitis, asma dan sebagainya. Okey, itu ialah asap dan jelaga. Okey, kemudian yang kedua ialah nitrogen dioksida. Okey, yang sini mengganggu sistem respirasi. Okey, kemudian yang kedua
menyebabkan mata menjadi gatal dan merah. Okey. Yang ketiga ialah karbon monoksida, okey, mengurangkan kecekapan darah untuk mengangkut oksigen. Okey, sekali lagi cikgu nak tanya, karbon monoksida ni dihasilkan kat mana tu? Yang paling banyak sekali dekat mana tu? Karbon monoksida. Okey, kenderaan. Okey, jadi bahaya tak kalau kamu duduk kat belakang exhaust kereta atau motor yang atau lori yang tengah hidup tu? Bahaya atau tidak? Okey, jadi kalau kita tengok, okey, memang akan menyebabkan satu proses yang mengurangkan oksigen tu diangkut dengan cekap. Okey, karbon monoksida ni adalah penghalang. Itu sebab cikgu cakap, kalau kamu duduk kat bahagian belakang kenderaan tu, kamu boleh pening, kadang-kadang kamu boleh pengsan dan kadang-kadang boleh menyebabkan maut. Okey. Okey, kemudian menyebabkan sakit kepala dan kerencatan akal, okey, dan seterusnya membawa maut. Okey, yang seterusnya ialah bahan radioaktif, okey. Okey, menyebabkan kanser. Okey, cikgu terlepas pandang satu tadi ialah nitrogen dioksida. Okey, jadi dia nitrogen dioksida ni dihasilkan oleh kilang, okey, mengganggu sistem respirasi dan menyebabkan mata menjadi gatal dan merah. Okey, ini adalah kesan kesihatan manusia. Okey, kalau kita tengok pada bangunan dan infrastruktur, okey, kebanyakan bahan pencemar yang boleh menyebabkan menyebabkan masalah pada bangunan dan infrastruktur ialah habuk. Okey, jadi habuk ni boleh mengotorkan bangunan. Okey, kalau yang seterusnya ialah sulfur dioksida dan oksida nitrogen ni. Okey, kita ingat dua-dua gas ni apabila dibebaskan oleh kilang, okey, dia boleh larut dalam wap air. Jadi wap air ni kita tahu ada di dalam air hujan dan akhirnya ia akan membentuk hujan asid. Okey, apa yang akan berlaku jika hujan tu turun sebagai bentuk asid? Jadi hujan ini akan mengakis struktur konkrit dan batu kapur dan mempercepatkan pengaratan. Okey, kalau kita sebut batu kapur ni biasanya macam mama lah. Kalau katakan rumah orang tu ada mama dan sebagainya. Okey, hujan asid ni berlaku dengan kerap, akhirnya dia akan bertindak balas dan menghasilkan gas karbon dioksida. Okey, itu adalah contoh-contoh kesan daripada sulfur dioksida dan oksida nitrogen. Okey, bagi tumbuhan dan haiwan pula, okey, bahan pencemar dia yang kita boleh tengok kat sini ialah hujan asid. Okey, kesan dia ialah mengalir dalam sumber air menjadikan sumber air berasid dan tidak sesuai untuk kehidupan tumbuhan dan haiwan akuatik. Okey, jadi apa yang akan berlaku kat sini kalau katakan hujan asid ni masuk ke dalam sungai? Okey, apa akan berlaku agaknya? Boleh respon kat cikgu tak? Pernah dengar tak nilai pH? Pernah dengar tak nilai pH? Okey, cikgu type kat sini. Nilai pH. Pernah dengar tak masuk nilai pH? Okey, bila sebut nilai pH tu ialah keadaan asid, alkali dan juga neutral. Cikgu rasa pernah diajar di sekolah rendah, betul? Nilai pH ni. Ada atau tidak? Okey. Okey, kalau cikgu cakap pH kosong, pH 1 sampai 6, keadaan apa tu? Boleh respon tak? pH 1 hingga 6. Catat kalau lupa catat. Okey, pH 1 hingga 6 ni ialah keadaan berasid. Okey, 7 ialah neutral. Okey, 8 hingga 14 ialah alkali. Okey, ingat tu nilai-nilai tu. Okey.
Okey, tapi cikgu rasa kalau di sekolah rendah dia tak akan bagi nilai lah. Dia akan bagi kamu eksperimen berkait rapat dengan kertas litmus merah dan biru. Betul? Betul atau tidak? Kertas litmus, kalau katakan kamu perah air limau tu, lepas tu kamu ambil kertas litmus tu, kamu letakkan dekat air limau tu. Kemudian kertas litmus tu berubah warna. Okey, pernah buat tak di sekolah rendah dulu? Ada sekeping kertas yang menyebabkan berubah warna tu. Ada? Ada kan? Okey, jadi kalau kita tengok kertas litmus tu dia ada dua jenis. Satu warna biru, satu warna merah. Kalau katakan bila kita nak buat ujian sesuatu cecair tu, okey, biasanya kita akan letak dua-dua sekali. Biru dengan merah tu kita akan letak sekali. Okey, kalau tiba-tiba yang biru tu menjadi merah, kita tahu cecair itu asid. Okey. Okey, kalau merah menjadi biru, kita tahu dia adalah alkali. Okey. Jadi bayangkan kalau hujan asid ni masuk ke dalam air, okey, air sungai, dia akan menjadi keadaan apa air sungai tu? Neutral ke atau berasid? Atau tak ada apa-apa perubahan? Kalau asid ni lah, asid masuk dalam air sungai, dia akan jadi keadaan apa tu? Keadaan berasid. Faham tu? Okey, faham? Air hujan yang banyak masuk ke air hujan yang banyak tapi dalam keadaan berasid masuk ke dalam sungai, jadi air sungai itu akan menjadi berasid. Okey, itu sebabnya kalau kamu tengok yang baru-baru ni, kita boleh tengok okey, apa tu berlaku? Haiwan akan melompat kan, haiwan akuatik tu, ikan, sotong dia akan melompat keluar daripada laut tu kan. Pernah dengar tak? Laut ke sungai ke? Pernah dengar tak tu? Pernah tak? Dalam minggu ni ke atau minggu lepas? Kalau tak silap cikgu lah. Ikan ni melompat keluar daripada sungai, tasik dan sebagainya. Sotong pun keluar. Pernah tengok tak tu? Pernah tengok tak berita tu? Tak. Tu salah satu punca dia lah. Okey, kemungkinan sungai tu dia telah berubah keadaan pH atau keadaan keasidan dia telah menjadi tinggi. Jadi ikan akan keluar lah. Okey, kalau berlaku dekat kawasan kolam, jadi ikan kebanyakannya akan mati. Okey, itu antara contoh. Okey. Jadi pH dalam kolam atau air tu perlu dijagalah. Yang terbaik ialah dalam keadaan neutral. Okey, kemudian yang seterusnya asap dan jerebu, okey, boleh mendatangkan kesan pada tumbuhan dan haiwan. Dia mengurangkan cahaya matahari yang sampai ke bumi. Okey, yang ni pernah ingat tak siapa, saya rasa semua orang pernah mengalami ni kan. Okey, pernah tengok tak jerebu? Pernah tak kita mengalami jerebu tu? Pernah tak? Disebabkan pembakaran hutan yang berlaku di Indonesia tu. Okey, apa yang kita akan nampak dekat langit tu? Cahaya matahari tu warna apa tu? Kalau asap tu, jerebu tu terlampau banyak. Apa akan berlaku pada warna matahari tu? Boleh respon tak apa warna matahari tu? Cahaya matahari tu berwarna apa agaknya? Kalau asap dan jerebu ni terlampau banyak. Warna merah kan? Atau warna oranye. Betul? Nak tengok tak ni? Ingat balik. Cuba kamu ingat balik. Betul? Okey, cahaya matahari kita tidak lagi berwarna cerah, okey, tak ada warna terang dan sebagainya kan. Dia akan jadi macam berwarna merah, kadang-kadang berwarna oranye dan sebagainya. Pernah tengok tak? Masa jerebu, saya rasa masa ni kamu di sekolah rendah, saya rasa. Atau kecil lagi. Pernah tengok tak cahaya matahari tu? Okey, jadi kalau kita tengok bila telah berlakunya perubahan, okey, kamu rasa proses fotosintesis tu berlaku dengan baik atau tidak baik? Baik atau tidak baik? Fotosintesis ni adalah proses apa?
Diajar. Yang ni jangan cakap tak pernah diberitahu. Cikgu-cikgu kamu di sekolah rendah pernah beritahu kamu tentang fotosintesis ni. Proses apa tu fotosintesis tu? Yang simple, ayat yang paling simple ialah tumbuhan menghasilkan makanan. Betul? Setuju? Ke atau cikgu tersilap cakap ni? Setuju atau tidak ni? Proses penghasilan makanan bagi tumbuhan. Okey, apa hasil dia? Okey, apa hasil dia? Kanji kan? Kanji, karbohidrat, glukosa. Betul? Okey, lepas tu membebaskan gas oksigen. Okey, jadi kalau asap dan jerebu ni mengganggu, jadi proses fotosintesis tu tidak akan berlaku dengan baik. Akhirnya sumber makanan untuk pokok tu tidak akan terhasil dan akhirnya pokok semuanya akan mati. Itu sebabnya kalau kita tengok dulu, masa musim jerebu ni, produk atau penghasilan hasil-hasil pertanian adalah sangat rendah. Okey? Okey, boleh faham? Okey, kemudian kita tengok pula iklim bumi. Okey, jadi kalau kita tengok bahan pencemar iaitu pembebasan asap. Okey, jadi kesan dia ialah exhaust kenderaan dan pembakaran terbuka akan berlaku. Okey, kemudian peningkatan gas-gas rumah hijau. Okey, cikgu nak minta kamu ingat bila sebut je gas rumah hijau, dia punya bahan pencemar utama dia ialah karbon dioksida. Okey, jangan cerita benda yang lain. Karbon dioksida dahulu. Jadi bila berlaku peningkatan gas-gas rumah hijau, okey. Jadi kalau gas rumah hijau ni sebenarnya dia banyak. Okey, banyak jenis, okey. Okey, salah satu dia okey, cikgu type gas-gas rumah hijau kat sini. Jadi kamu catat gas rumah hijau. Okay, contoh yang pertama tadi cikgu dah sebut gas karbon dioksida. Okay, dia ada lagi metana, metan atau metana. Okay, metan. Okay, lepas tu oksida nitrogen. Okay, dan juga karbon monoksida. Okay, ingat tu. Cikgu dah tulis dekat chat tu. Okey, gas-gas rumah hijau. Okey, contoh dia ialah metan, okey, metana. Okey, metana ni kita boleh perolehi gas tu adalah daripada perebutan Okey, kemudian oksida nitrogen, okey, daripada gas daripada kilang dan karbon monoksida kebanyakan yang dihasilkan oleh kenderaan. Okey. Jadi bila berlakunya peningkatan gas-gas rumah hijau ni, okey, jadi yang pertama kamu tahulah bila cikgu sebut je gas rumah hijau, kamu tahu contoh yang pertama utama dia ialah karbon dioksida. Kemudian yang kedua ialah metana. Kemudian yang seterusnya oksida nitrogen dan kemudian karbon monoksida. Jadi akhirnya berlakulah proses kesan rumah hijau. Okey, bila cikgu sebut kesan rumah hijau ni, saya rasa kesan rumah hijau ni telah diperkenalkan dekat kamu pun sebenarnya dah lama dah. Okey, apa yang kamu faham tentang kesan rumah hijau ni? Bila kita sebut kesan rumah hijau ni, dia kaitannya dengan apa sebenarnya? Berkaitan dengan apa? Boleh respon kat cikgu tak? Ia berkait dengan apa ya? Kalau cikgu sebut kesan rumah hijau ni, dia berkait dengan apa? Boleh respon? Okey, dia kait dengan apa tu? Kalau cikgu sebut gas rumah hijau, cikgu tak nak kamu hanya tahu gas rumah hijau tapi kamu tak tahu apa benda maksud gas rumah hijau tu. Okey, kesan dia apa gas rumah hijau ni? Okey, tahu ke tak tahu? Tak tahu cakap tak tahu. Jangan senyap. Okey. Jadi bila kita sebut je kesan rumah hijau ni, maksud dia ialah peningkatan suhu bumi. Okey, faham ni? Jadi suhu bumi lah kalau dikatakan kalau dekat Malaysia ni,
kita biasanya suhu kita dalam 27 darjah Celsius. Bila berlakunya kesan rumah hijau ni, jadi maknanya suhu tu akan meningkat tinggi. Mungkin dia akan jadi 28, mungkin jadi 29. Kita tak nak lah sampai 30, 31 tu dah sangat tinggi. Okey? Faham ni? Jelas? Kesan rumah hijau? Okey, seterusnya pemanasan global. Okey, jadi yang kat sini pun cikgu minta kamu jangan keliru. Pemanasan global tu yang paling besar. Di bawah salah satu pemanasan global tu ialah kesan rumah hijau. Okey? Jangan kesan rumah hijau tu bawah dia ialah pemanasan global. Pemanasan global tu adalah yang nombor 1. Okey, baru lepas tu anak-anak yang berada di bawah pemanasan global tu ialah kesan rumah hijau. Okey? Faham ni? Okey, jadi apa yang akan berlaku kat situ? Cikgu dah cakap tadi, bila cerita pasal kesan rumah hijau, dia adalah meningkatkan permukaan, ialah meningkatkan suhu bumi. Okey, ini akan menyebabkan perubahan cuaca yang melampau. Okey, ia menyebabkan kemarau yang berpanjangan, okey, di beberapa kawasan. Okey, jadi kalau kamu tengok bila berlakunya pemanasan global ni, apa akan berlaku? Okey, cuba kita fikir balik. Okey, pernah dengar tak kutub utara dengan kutub selatan? Pernah dengar tak? Kawasannya agak dibina daripada apa tu? Kutub utara dengan kutub selatan ni. Okey, ais. Okey, kalau katakan suhu bumi tu akan meningkat, apa akan berlaku pada ais tu? Apa akan berlaku pada ais tu? Okey, cair. Okey, jadi kalau cair, cair dia akan jadi air kan? Air ni akan pergi kat mana? Air yang cair ni akan pergi ke mana? Ais yang cair ni akan pergi ke mana? Okey, kalau dalam bahasa Inggeris kita panggil iceberg. I-C-E-B-R-B-E-R-G. Okey. Okey, apa akan berlaku pada kuantiti air tu? Bertambah ke berkurang? Bertambah. Okey. Okey, sekarang kamu dah dapat dah. Cikgu dah nampak dah. Kamu dah nampak konsep tu. Okey, jadi kalau air laut tu dah bertambah, apa akan berlaku? Apa akan berlaku? Cuba fikir sikit. Kalau kita macam banjir, air sungai tu bertambah, lepas tu banjir kan. Okey, jadi sekarang ni paras air laut tu meningkat. Okey, apa akan berlaku katnya? Kesan dia. Kamu dah tahu tadi, kesan daripada rumah hijau, pemanasan global, ais tu akan jadi cair. Air yang cair tadi telah masuk dalam laut. Okey, air laut tu jadi bertambah. Okey, jadi apa akan berlaku kat situ? Okey, apa akan berlaku kat situ? Okey, jadi kat situ kita dah tengok kuantiti air laut tadi dah bertambah. Jadi makna paras air laut akan meningkat. Okey, faham? Okey, jadi bila paras air laut meningkat, apa yang terjadi pada negara-negara yang rendah? Okey, yang bukan tinggi tak ada masalah, yang rendah apa akan berlaku? Macam contoh. Okey, betul bencana alam tapi tak berapa tepat, Syafura. Lain. Okey, sekarang ni cikgu bayangkan. Air laut tu dah meningkat. Kita ada negara-negara dekat dalam dunia ni. Okey, ada satu negara yang berada di kawasan yang paling tinggi. Dekat mana tu? Dekat belah-belah Afrika, dekat Amerika Selatan. Okey, macam contoh La Paz, Chile tu semuanya negara-negara tempat tinggi. Okey, betul, bagus. Jadi kamu faham lah. Jadi negara-negara yang rendah akan tenggelam. Okey, nampak tak impact dia tu? Jelas tak impact ni? Okey, kalau panas, kemarau semua orang tahu. Tapi ramai yang tak tahu bila berlakunya pemanasan global tu dia sebenarnya dia menyebabkan apa ni tadi? Ais tu akan jadi cair, paras air laut meningkat dan akhirnya apa akan berlaku? Okey, banjir tak apa Arifin banjir dia mungkin dia akan jadi pasang dan surut. Okey, faham tak ni? Tapi kalau paras air laut meningkat, biasanya dia akan kekal. Jadi apa akan berlaku? Jadi negara-negara yang rendah ni akan tenggelam. Jadi tenggelam tak ada tempat tinggal, terpaksa lari kat tempat yang tinggi. Okey, faham ni? Okey, jelas? Banjir ni istilah dia kita sesuai gunakan apabila hujan
kuantiti air, air dalam sungai tu meningkat. Jadi sungai tu tak dapat lagi menampung kuantiti air yang banyak. Jadi akhirnya berlakunya banjir. Banjir pun ada dua jenis. Satu banjir secara semula jadi dan satu lagi banjir apa tu? Banjir apa? Banjir yang berlaku secara semula jadi, satu lagi banjir apa tu? Pernah dengar tak banjir kilat? Pernah dengar tak banjir kilat? Okey. Banjir kilat berlaku di mana? Okey, banjir kilat selalu berlaku di mana? Berlaku dekat kepis ke? Pernah dengar ke kepis kita banjir? Banjir kilat. Selalu berlaku kat mana ni? Kalau cikgu sebut banjir kilat berlaku kat mana agaknya? Luar negara. Betul ke Syafura? Kedah. Kedah tu kesan pembalakan kan? Kan, air lari kan? Berlaku di bandar-bandar kan? Betul? Bila kita sebut banjir kilat, dia berlaku di bandar. Betul? Okey, kita dengar apa? Kalau banjir kilat ni selalu berlaku kat mana tu? Kuala Lumpur. Okey, sekejap berlaku kat Pulau Pinang dan sebagainya kan? Bandar-bandar besar, betul? Setuju tak? Okey, kenapa berlakunya? Itu bukannya banjir kilat ni bukan disebabkan oleh semula jadi. Disebabkan oleh manusia juga. Buang sampah dalam longkang. Longkang tu air mengalir tak betul. Okey, tersumbat dan sebagainya. Okey, jadi berlakulah banjir kilat. Okey, dapat bandingkan tak banjir biasa dengan banjir kilat tu? Jelas? Okey tak? Faham? Okey. Okey, jadi kalau kita tengok yang seterusnya ialah klorofluorokarbon CFC. Kat sini ialah penghasilan secara berlebihan dalam atmosfera menyebabkan penipisan lapisan ozon. Okey, jadi kamu dah tahu tadi CFC ni. Okey, jadi yang paling kita takut sekali ialah membenarkan lebih banyak sinaran ultra ungu yang memudaratkan hidupan sampai ke permukaan bumi. Okey, kalau kena pada manusia dia boleh menyebabkan apa tadi? Cikgu dah sebut dah tadi. Kalau sinar UV ni berlebihan, dia boleh menyebabkan apa? Pada manusia. Kalau pada kesihatan manusia dia boleh menyebabkan apa tu? Jangan sebut Syafura jangan sebut kanser sahaja Kalau kanser sahaja salah. Dia mesti menyebabkan kanser kulit. Okey, Syafura tolong betulkan Okey, kanser sahaja salah. Dia mesti kanser kulit. Okey, faham? Okey. Okey, pencegahan dan kawalan pencemaran udara. Okey, kita tengok yang pertama ialah melalui undang-undang. Okey, jadi yang pertama, jadi sebenarnya kat belakang tu saja je cikgu letak gambar tu. Okey, kalau kita sebut kalau pencemaran kualiti alam ni sebenarnya dia berdasarkan akta yang telah dibuat oleh negara ialah pada tahun 1974. Okey, jadi memperkenalkan akta dan undang-undang awam kawalan pencemaran di Malaysia. Okey, kemudian apa yang akan berlaku kat sini? Denda dikenakan kepada individu yang melakukan pembakaran terbuka, perokok yang merokok di kawasan larangan, pemandu kenderaan dengan exhaust kenderaannya. Okey, yang ni maknanya kalau jenis exhaust yang tak pernah servis lah. Okey, jadi dia akan keluar asap yang banyak. Okey, macam contoh apa yang selalu kalau kita tengok exhaust yang keluar banyak ni, asap ni. Kenderaan apa tu? Apa contoh dia? Contoh kenderaan apa yang mengeluarkan asap yang banyak? Tadi gambar dah ada dah cikgu tunjuk tadi. Okey, kereta. Okey, Aina antara kereta dengan lori yang mana yang paling banyak? Lori kan. Lori sebab dia membawa beban yang terlampau berat. Okey, itu sebabnya dia punya enjin tu terpaksa menggunakan kuasa yang tinggi. Okey, kuasa yang tinggi, okey, untuk berlakunya kuasa yang tinggi jadi berlakunya pembakaran bahan api yang banyak. Okey, jadi asap pun dihasilkan dengan banyak. Okey?
Okey, kemudian tidak membenarkan pembinaan kilang berdekatan dengan kawasan perumahan. Okey, itu adalah melalui undang-undang. Okey, ini adalah akta yang cikgu sebutkan tadi. Kalau katakan kamu rajin nak baca, okey, yang ni boleh kena baca. Kalau kamu nak tahu, kamu rajin, kamu boleh baca akta alam sekitar 1974 ni. Itu sebabnya kalau macam kita tak suka membaca ni, macam contoh, katakan tiba-tiba kita modified motor lah, contohlah kan, biasa yang budak-budak muda ni suka modified motor. Okey, sebenarnya dalam dalam akta kualiti alam sekeliling ni sebenarnya dia dah tetapkan, okey, motor bawah 100 cc, berapa dia punya kapasiti asap dihasilkan. Okey, 150 cc, okey, 250 cc, 500 cc. Dia ada kandungan-kandungannya. Tapi bila kalau kamu katakan kamu telah ubah suai motor kamu tu, ubah suai tu dah satu kesalahan. Sebab kamu tak beritahu JPJ. Tapi sebenarnya memang tak boleh pun ubah suai kenderaan enjin, motor ni semua tak boleh. Okey, jadi berlakulah kat situ, okey, beban asap mungkin akan dihasilkan dengan banyak dan sebagainya. Okey, jadi akhirnya kamu akan didenda. Denda kadang-kadang bukannya duit yang sedikit, tapi kadang-kadang banyak. Okey, jadi kalau kita tengok contoh yang lain, kalau kita boleh tengok tu merokok saja. Okey, dia tulis kat situ kawasan dilarang merokok. Kamu merokok, jadi dia akan denda kamu sebanyak RM10,000. Ini satu lagi apa tu? Buang sampah contohnya, bakar sampah kat kawasan tu. Dia kata jangan buang sampah, kita pergi buang sampah tu, lepas tu bakar pula sampah kat situ. Jadi boleh kena denda sebanyak RM500. Itu antara contoh penguatkuasaan undang-undang. Okey, sekarang ni apa yang cikgu bagilah melalui pendidikan. Okey, menekankan cara dan amalan mengurangkan pencemaran udara di sekolah. Okey, mengadakan kempen mencintai alam sekitar dan kempen anti rokok. Okey, menggalakkan amalan berjalan kaki, menunggang basikal, menggunakan pengangkutan awam, berkongsi kereta dan amalan-amalan yang lain menjimatkan tenaga. Okey, dan yang seterusnya ialah menggalakkan kitar semula. Okey, ini antara contoh-contoh yang kamu boleh tengok melalui pendidikan lah. Okey. Okey, contoh, ini adalah antara kempen-kempen atau brosur-brosur yang selalu kamu pernah lihat. Okey. Okey, tak nak merokok. Okey, kempen penjimatan tenaga elektrik dengan air. Ni siapa kita dah buat itu ini? Di bawah urusan siapa ni? Kempen penjimatan tenaga elektrik dan air. Kita buat lukisan itu ramai-ramai itu. Di bawah apa tu? Ingat lagi tak? Suruhanjaya Tenaga. Ingat tak lagi ni lambang tu? Ingat tak? Okey. Kita buat itu bukan saja-saja. Ini adalah salah satu daripada pendidikan. Okey. Kemudian alam sekitar. Okey. Kempen alam sekitar kita tahulah. Okey. Contoh dia apa? Kitar semula. Okey. Lepas tu apa tu lagi? Okey. Ada hari yang kita tak boleh menggunakan plastik. Okey. Hari apa yang tak boleh menggunakan plastik tu? Hari apa? Hari apa agaknya yang tidak boleh menggunakan plastik? Sabtu dan Ahad. Okey, ada negeri Sabtu dan Ahad. Okey. Itu sebabnya kalau kamu tengok cerita-cerita orang putih, okey, selalu dia apa? Dia tak ada plastik. Dia letakkan makanan-makanan yang dibeli tu diletakkan di dalam kertas. Faham tu? Okey, tapi tak baik juga kalau buat kertas. Kalau kita sebut kertas, kalau kita gunakan kertas terlampau banyak, apa maksud dia kat situ? Kita terpaksa tebang pokok terlampau banyak. Faham tak ni? Jelas? Okey? Faham tak apa yang cikgu cakap ni? Okey. Yang lain senyap je Siapa cikgu nak tengok siapa yang ada kat sini ni? Aina ada. Akid senyap je Akid.
Okey, Nisa ada respon tadi, Syafura ada, Arifin ada, Akid. Respon, jangan senyap. Okey. Okey, ada apa-apa nak tanya setakat ni? Faham Ada soalan nak tanya? Okey, kemudian melalui sains dan teknologi, okey kalau kita tengok kat sini, menggunakan petrol tanpa plumbum dan bahan api bersulfur rendah. Okey, fungsi petrol tanpa plumbum ni sebenarnya dia fokuskan kepada enjin. Okey, jadi plumbum tu sebenarnya dulu ni plumbum ni ialah untuk mengelakkan dia macam mana cikgu nak cakap sebab dia macam satu bahan yang anti gegar kereta. Okey, anti gegar kereta ke anti enjin lah. Enjin tu tidak bergegar dengan kuat. Okey, jadi plumbum ni digunakan. Okey, faham ni? Cuba kita tengok kereta petrol dengan kereta petrol dengan kereta yang menggunakan diesel. Okey, enjin siapa yang bunyi lebih kuat dan banyak bergerak? Okey, bunyi yang kuat. Petrol ke diesel? Boleh respon kat cikgu tak? Kereta petrol ke kereta yang menggunakan diesel ni? Okey, biasanya diesel lah. Okey, dia akan menghasilkan gegaran yang banyak. Okey. Okey, itu antara satu Okey, kemudian yang kedua menggunakan kenderaan hybrid. Okey, apa maksud hybrid ni? Apa maksud hybrid? Kereta hybrid. Kan orang selalu cakap kereta hybrid tapi kita tak tahu apa tu maksud hybrid. Apa maksud hybrid? Okey, hybrid ni biasanya kenderaan tu ada dua fungsi. Okey, ada dua fungsi. Satu menggunakan petrol, satu menggunakan gas. Itu kita boleh panggil hybrid lah. Ataupun satu menggunakan petrol, satu menggunakan elektrik. Itu hybrid. Okey, faham tak ni? Kalau dia menggunakan elektrik, kita panggil dia kereta elektrik. Kalau dia hanya menggunakan kereta solar, kita panggil dia kereta solar. Tapi hybrid ni dia ada dua fungsi. Okey, jelas ni. Okey. Itu sebabnya kalau kata setengah orang tu kalau katakan dia mula menggunakan elektrik, tiba-tiba sampai satu tahap tu dia nak tukarkan kepada menggunakan petrol, dia terpaksa memberhentikan kereta untuk nak tukarkan kepada bentuk penggunaan yang lain. Okey, nak gunakan petrol. Itu kita panggil dia kenderaan hybrid. Okey. Okey, kemudian memasang penapis cerobong asap di kilang. Okey, dan meninggikan cerobong asap sehingga 30 meter. Jadi mana tinggi dia mesti 30 meter. Okey, kenapa katnya? Okey, kenapa? Okey, kita tahu bila berlakunya pembakaran, okey, katakan macam kita bakar sampah dekat rumah lah. Okey, selalu apa yang kita akan nampak? Yang terbang-terbang tu. Apa yang terbang tu kalau kita bakar atau kamu tak pernah tengok? Apa yang akan selalu terbang? Okey, habuk kan? Habuk dan sebagainya kan. Kadang-kadang jelaga. Okey, jadi sebenarnya habuk lah. Okey, jadi kalau kita tinggikan cerobong, okey, habuk tu akan naik pada satu tahap tapi dia tidak lepas keluar. Jadi dia akan jatuh balik ke bawah. Okey, faham tak ni penggunaan cerobong asap yang tinggi ni? Jelas? Macam mana kalau katakan tiba-tiba keluar dalam soalan peperiksaan, macam mana kamu nak analisa dia? Macam mana kamu nak explain dia, kegunaan dia? Okey, faham? Okey, itu adalah cerobong asap. Okey, kita nak keluarkan dia punya gas saja. Jadi bahan-bahan partikel-partikel halus yang menyebabkan jerebu ni kita tak nak keluar. Okey, itu antara contoh dia lah. Kita nak tinggikan cerobong asap. Okey, kemudian menggunakan penukar bermangkin pada kenderaan bermotor. Okey, yang seterusnya menggunakan kawalan biologi untuk mengawal haiwan. Okey, ini adalah melalui sains dan teknologi.
Okey, itu adalah gambar. Okey, kalau kita tengok kat sini, okey ni kebanyakan kalau kita tengok dekat petrol pump ni, okey petrol pump ni ini adalah penggunaan petrol tanpa plumber. Okey, ni hybrid yang cikgu cakap tadi. Okey, kamu tengok kapasiti dia ada bateri, ada kereta, okey bateri okey untuk menggerakkan kereta, ada fuel tank juga menggerakkan kereta. Jadi ada dua fungsi lah, itu kita panggil dia hybrid. Okey, cerobong yang tinggi. Okey, ini yang diletakkan dekat belakang kereta. Okey, pemangkin catalyst. Okey, jadi ini adalah untuk mengelakkan asap-asap yang mencemar tu terbebas keluar ke alam sekitar. Okey. Okey, ini adalah kawalan biologi. Okey, jadi maknanya saintis perlu kajilah. Okey, macam tikus, siapa makan tikus. Jadi dia letaklah situ burung hantu. Itu sebabnya kat sekolah kita tu, sekolah kita banyak tak burung hantu? Banyak tak? Pernah tengok tak burung hantu kat sekolah kita ni? Okey, agak-agak kenapa tu? Kenapa burung hantu tu banyak datang kat sekolah kita? Sebab kawasan dekat keliling sekolah kita tu banyak dikelilingi oleh apa tu? Ladang kan, ladang getah, ladang sawit kat belakang asrama kita lah dan sebagainya. Okey, itu antara contoh yang kita boleh gunakan kawalan biologi. Okey, cikgu nak tanya ni, ni yang warna merah ada polka dot ni, warna hitam ni, kita panggil apa ni? Kita panggil apa tu? Serangga ni apa nama dia? Okey, ladybird, ladybug. Betul lah, ladybird, ladybug tu betul. Okey, ni apa ni? Ni yang kita panggil apa ni? Kalau dalam bahasa Melayu kita panggil apa ni? Nampak tak geza cikgu ni? Cikgu tunjuk apa ni? Yang ni kita panggil apa ni? Yang bawah tu kita panggil ulat beluncas kan? Betul? Betul ke tak? Ke yang bawah ni kita panggil ular? Ulat beluncas ke ular ni? Yang bawah ni? Ulat beluncas. Aina je respon kan, yang lain senyap je kan. Ulat bulu. Yelah sebab dia berbulu kan. Okey, cikgu nak tanya yang atas ulat bulu dengan ulat beluncas ni apa benda ni? Kerengga? Betul ke kerengga bersayap ni? Okey, cuba tengok betul-betul. Okey. Cuba tengok betul-betul. Sekarang ni cikgu tak jumpa kerengga bersayap lagi. Semut bersayap cikgu tahu ada. Ulat lampu, klikata, klikatu. Bukan. Pernah dengar tak ayat terbuan? Pernah dengar tak ayat terbuan? Okey, jadi dia ni lah yang membunuh ulat beluncas ni. Tu antara contoh lah. Kalau orang putih panggil dia hornet. Hornet. Okey, cikgu tulis kat ni. Hornet. Okey. Okey. Tu ialah kawalan biologi. Okey, jadi kalau kamu nampak lah ladybird tu terlampau banyak, kita nak pergi musnahkan ladybird ke? Nampak hornet ni dengan banyak ke, atau terbuan ni dengan banyak, kita nak musnahkan dia ke? Tak kan? Okey, sebab dia adalah salah satu faktor yang boleh membantu daripada kaedah kawalan biologi. Okey. Okey, sebelum kita ni, ada apa-apa soalan nak tanya cikgu? Sebelah ladybird. Ladybird tu apa? Ni kita panggil dia aphid. Bukan aphid aphids. Aphid. Ni yang menyebabkan pokok-pokok tu mati cepat ni. Kalau nampak benda-benda yang halus ni, aphid ni, dia boleh menyebabkan pokok-pokok tanaman ni, sayur-sayuran kita cepat mati. Okey. Okey, faham ni? Aphid Bukan aphid Aphid ada ke aphid?
Ada lagi tak tu? Okay, aphid. Jadi aphid ni dimakan oleh ladybird atau ladybug. Dua-dua pun boleh dipanggil lah tu. Okay. Okay, cikgu rasa jelas. Semua faham hari ni? Faham tak? Okay, cikgu rasa okey kan? Tak susah sangat. Okey. Okey, jadi kita nak pergi yang seterusnya. Okey, penilaian. Cikgu minta maaf lah. Mouse cikgu hari ni, cikgu tekan satu, dia pergi melompat 2 slide. Ni tak lagi dah pula. Okey, saya nak kamu salin soalan Okey, sambil-sambil tu, okey, tak ada soalan Tengok cikgu punya slide ni, okey. Okey, salin soalan ni. Okey, siapa dah siap, tulis kata dah. Sikit je ini, tak banyak. Okey, soalan pertama tu nyatakan maksud pencemaran udara. Yang kedua tu ialah nyatakan punca, kesan dan langkah yang perlu diambil untuk mengatasi pencemaran udara. Okey, yang ketiga tu apakah CFC. Okey, yang keempat tu senaraikan impak yang berlaku jika berlakunya perubahan iklim. Okey? 4 soalan ni pastikan disalin dalam buku SC2. Okey? Yang lain? Okey, bagus. Okey, seperti biasa. Okey, skala kefahaman anda. 1 tidak faham. Okey. 5 tu sangat faham. Kedudukan kamu kat mana tu? 1 daripada 1 sampai 5 tu. 4. Yang lain? 4, cikgu nak tengok respon penilaian kamu. Faham dekat mana? Cikgu ulang sekali lagi. 1 tidak faham. 5 tu sangat faham. Okey, kedudukan kamu kat mana? Okey, bagus. Okey, maknanya kamu faham dengan jelas. Okey. Okey, last atau yang terakhir, ada apa-apa soalan nak ditanya? Okey, ada tak? Ada tak soalan nak tanya? Okey, kalau tak ada, cikgu berhenti kat sini. Okey. Okey, tak ada apa-apa lagi. Okey, cikgu nak ucapkan terima kasih kepada siapa yang hadir hari ini. Okey, cikgu minta tolonglah. Okey, gerakkan kawan-kawan kita tu. Makin lama makin kurang dah kelas kita. Dan cikgu hari ni pun cikgu nak minta maaf banyak-banyak. Pagi tadi cikgu ada mesyuarat. Okey, bersama dengan unit peperiksaan. Okey, lepas tu cikgu cadang nak buat pokok hari ni lah. Okey, cikgu tak nak ganggu kamu Sabtu dengan Ahad. Okey. Okey, sebelum tu nota dah buat sampai mana dah? Ni adalah bab yang terakhir untuk bab 7 Okey, nota dah buat sampai mana? Okey, bab 8 bagus. Habiskan. Siapa yang dah apa ni tak payah tunggu. Cikgu nak kamu siapkan je sampai bab 9. Kan bab kita terakhir kita ada berapa bab dekat tingkatan 1 ni?
Okay, kita ada 9 bab. Boleh siapkan dah. Okay, nanti naik sekolah nanti tak ada kelang kabut. Okay. Dan saya nak tengok semua soalan-soalan yang ada dalam PowerPoint ni dibuat dan disiapkan. Okay, itu sahaja daripada cikgu. Okay, ucapkan sekali lagi terima kasih dan cikgu sekali lagi cikgu nak minta maaf. Okay, sebab saya tak dapat nak bersama kamu dalam kelas pagi tadi pukul 8. Okay, saya janji. Okay, kalau katakan cikgu ada hal yang melibatkan urusan sekolah, cikgu akan ganti. Setakat ni ada cikgu berhutang dengan kamu lagi tak kelas? Ada tak? Ada ke tak ada? Ada tak kelas? Cikgu rasa setakat ni cikgu rasa macam tak ada kan? Ada tak cikgu hutang kelas? Ada yang cikgu tak masuk? Kita ada buat kelas tambahan lagi kan dulu kan. Dah hujung-hujung ni cikgu tak risau sangat dah. Kita dah sampai tinggal berapa bulan lagi. Okay, insyaAllah kita boleh habiskan bab 8 dan bab 9. Okey, jadi bab 8 ni kita dah masuk cahaya. Okey, cahaya ni pun cikgu tak berapa seronok juga ajar secara bersemuka ni. Sebenarnya dia paling elok sekali kita berada di makmal. Okey. Okey, jadi terima kasih. Okey, Assalamualaikum.